wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi Fadilatul Ustaz Azhari Durus Profesor Ummah, sahab urusan Masjid Ibn Azhar di Terapung, imam-imam bila-bila muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, insyaAllah pada petang ini kita akan adakan iftar perdana anjuran MPDZ. Dan sebelum iftar kita akan dengar dahulu tazkirah yang akan disampaikan oleh murabi kita Fadil Ustaz Azhar. Jadi sebelum kita mulakan majlis, saya minta yang berada di belakang minta ke depan insya-Allah. Nak gunakan arwah hadapan insya-Allah. Kita pun menggunakan masa majlis dengan segala hormat yang silakan Fadil Ustaz untuk menyampaikan tazkirah. Fadil tafadhal mashkuran wa minallahi wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada petang ini, khususnya yang kita kasih seluruh sah kepimpinan Hari Jawatan Kuasa Masjid Terapung Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat, terutama Allah semua, kita panjatkan syukur ke hadratillah Ta'ala dengan limpah kurnia kita dapat lagi berada di bumi Allah, mengadakan sesi majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpul kita petang ini mendapat berkat dan rahmat daripada sisinya. Semoga apa yang kita buat ini jadi amal soleh yang beri baik untuk hidup kita, seterusnya menjadi harta yang berguna kepada kita di akhirat sana. Kita sudah pertengahan Ramadan, bermakna kalau dipanjangkan umur ada separuh lagi daripada Ramadan. Selalu bila belum sampai Ramadan, imam-imam kita, tok-tok guru kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami di dalam bulan Sya'ban dan sempatkanlah kami dengan bulan Ramadan. Apa yang didoakan itu sebenarnya sudah makbul, kerana kita sudah ada dapat Ramadan. Tapi apakah maksud dapat Ramadan? Maksud dapat Ramadan itu dapat mengharungi bulan Ramadan dalam keadaan Allah menerima apa yang kita lakukan. Itu saja. Reka-reka mudah-mudahlah. Maknanya kita dang dengan Ramadan dan kita dapat keredaan Allah. Sebab apa? Sebab kita isi Ramadan dengan perkara yang menyebabkan dapat rahmat kasih sayang Allah. Kerana pada hakikatnya semua orang yang tak mati lagi dia dapat Ramadan. Tokek kasino Genting Highland dang Ramadan tahun ni. Dang tak? Tapi dalam keadaan Allah murka dia. Tokek arak dang dengan Ramadan. Dang. Tokek stokek lagi dang. Lagi. Nak dihina Islam pun dang dengan Ramadan. Tapi kita nak sempat dengan Ramadan dalam keadaan awalnya rahmat dan pertengahannya keampunan Allah kita dapat. Lalu kita berhari raya dalam keadaan sudah merdeka nama kita daripada api neraka. Kita tak nak dapat Ramadan 40 kali Ramadan, tapi nama kita masih tercatat musuh Allah. Patulah balighna Ramadan. Kita sempat dengan Ramadan dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kita, kita redha Allah. Dalam suatu hadis memberi peringatan ataupun ugutan amaran kepada kita yang selalu kita dengar. Nabi SAW bersabda, hadis daripada Abu Hurairah, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu masyarabahu aw kama qala rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang berpuasa tapi masih lagi tidak meninggalkan perkataan yang huduh, maksudnya benda yang haram, masih bercakap yang haram, wal amala bihi, dan masih lagi melakukan amalan yang haram, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak berhajat pun untuk membayar pahala puasanya
kerana dia sudah tidak makan dan tidak minum. Jadi kita nak tak makan dan tak minum, jadi orang yang takut kepada Allah. Habis Ramadan ataupun sampai waktu berbuka, kita jadi orang yang takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa pagi sampai petang, sebagaimana umat-umat yang dahulu Yahudi dan Nasara wajib berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang takut. Tiba-tiba lam yada' qaula zur, dalam hadis kata dia masih lagi bercakap perkara yang haram. Apa dia perkara yang haram? Dia melakukan maksiat lidah. Maksiat lidah. Dalam kitab Penawar bagi hati, almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala sebut antara maksiat lidah berbohong. Mana bulan puasa bohong lagi. Kenapa? Bulan puasa masih lagi berbohong, maka Allah tidak berhajat membayar pahalanya. Itulah reka-reka cakap mudah dah, tak boleh skepeng. Dia bulan puasa cakap bohong lagi. Dulu orang cakap bohong, orang tak tahu. Yang tahu member-member rapat dia, kamcing dia. Sebab dulu tidak ada media sosial. Tahun 80-an, 90-an dulu. Kalau orang Pulau Kengga dia lebong, hak tahu geng-geng Pulau Kengga 2-3 orang tu, hak dia bercakap bawah pokok ubi tu. 3-4 orang tu tahu bahawa dia ni lebong. Faham lagi? Kalau kita orang Koleba, kaki belakang pelawak pagi kedai kopi, orang Cinegering tak tahu. Orang Koleba hak pergi kedai kopi tu, Natang ni lebong kalau gitu. Faham lagi kawak lebong dia ni. Tak gitulah 2-3 orang dia tahu. Betul tak? Learning media sosial. Dia tulis pembohongan dia, dia tulis pendustaan dia, dia tulis penipuan dia sebagai status. Dalam Facebook, dalam TikTok, dalam Instagram, dalam YouTube, dia tekan send. Worldwide, dunia tahu bahawa dia ni sudah berdusta. Betul tak? Tu waktulah. Kalau kita pandai guna media sosial, dapat syurga Allah. Betul tak? Mana orang akan dapat syurga Allah? Sebab Facebook. Sebab apa? Dia share dengan orang hari-hari ayat Quran. Betul tak? Dia share dengan orang tajwid. Dia share dengan orang hadis Nabi. Maka balasannya Nabi kata addalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang kongsikan benda-benda yang baik sama dengan buat dah. Walaupun dia tak buat, dia share saja. Dia dapat pahala macam orang yang berbuat. Dia share kelebihan solat duha, dia tak solat duha. Dia dapat pahala orang yang solat duha sebab dia share tadi. Itulah. Tapi ada orang yang dapat neraka dengan sebab media sosial. Ada orang masuk neraka sebab Facebook. Ni tak masuk dengan Facebook, dia masuk neraka sebab Instagram. Waktu dapat neraka sebab TikTok. Kenapa? Kerana itulah kita sebelum kita keluar kepada dunia, kena duduk dulu di majlis ilmu. Alaikum bimajalisil ilmi. Duduk dulu kamu sekalian pada majlis ilmu. Lepas dah isi ilmu dalam dada, maka bertebaranglah di muka bumi. Ilmu penuh dalam dada, insya-Allah mengguna TikTok pun pada yang diredai Allah. Mengguna Facebook pun jadi boleh pahala. Apa? Ilmu pengetahuan penuh di dalam dada. Dalam keadaan kita sekarang, ilmu syariat tak tahu halal haram. Ada media sosial, jadi ngaruk habis. Ingat tahun 2019, pening pada kita tengok budak-budak puang. TikTok baru masuk Malaysia 2019. Betul tak? Dia joget dalam bilik, dia ambil gambar. Tak ada orang tengok dalam bilik dia seorang ni. Nampak belakang tu robot baju si dayang dengan hanger apa. Dia joget dalam bilik seorang diri, dia post gambar, video tu. Dia kata lah berat dah kalau begini. Tu 2019 sebelum Covid. 2024 dak joget dah dalam bilik. Depan pasar ramai-ramai, atas traffic light, tengah bulan dam, hospital depan orang ramai, kat orang jual ikan, dak malu sikit harang dah. Kau berat ke kau ringan? Tak? Nampak kau lama kau berat, kau lama kau berat. Lam yada' qaulaz zur, perkataan yang haram dia tak tinggal, sedangkan dia berpuasa. Lagi perkataan yang haram. Batu ingat jangan menipu.
Nah, walaupun dalam bab nak menyampaikan agama. Nah, jangan menipu. Melainkan dalam bab peperangan. Dalam peperangan lain dibenarkan menipu. Kan? Jangan pula bercakap benar dalam peperangan. Contoh peperangan Malaysia, negara orang Islam berperang dengan negara orang kafir. Contoh dengan Amerika lah. Datang tentera Amerika takak orang Kolibar. Tanya kat mana stor senjata tentera Islam. Wajib berbohong. Kalau kita bercakap benar, kalau negara Islam dibom oleh musuh Islam. Betul tak? Jadi haram bercakap benar, wajib menipu. Stor senjata dia di Bukit Ko. Dia pun tembak Bukit Ko. Tak ada benda buruk dia mampu. Jadi itu contoh menipu dalam peperangan. Ada pun dalam bab agama tak boleh. Nabi tak kata, kita kata Nabi kata nak menang ke kita. Dulu ada satu isu ni lama dah, tahun 30-an. Tahu pun dalam surat khabar Mesir dia cerita. Dulu dia balas bab ni. Dia tak suka orang baca Sayyidina di dalam selawat. Kan kita kan tayat awal, tayat akhir ada orang baca Allahumma salli ala Muhammad. Betul tak? Ada orang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak Mu baju hitam baca ni Sayyidina ke tak? Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tak baca Sayyidina? Cik angkat tangan. Mu baca gua ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey? Apa hukumnya? Dua-dua betul. Faham lagi? Dua-dua betul. Jadi apa nak susah? Tapi oleh kerana nafsu nak menang, dia baca betul tak? Pasal apa? Warid datang dalam nas hadis tidak sebut Sayyidina. Dalam kitab-kitab hadis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lagi. Mu pula baca Sayyidina, itu pandangan ulama. Sebahagian ulama berkata harus kita tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ditanya kepada ulama-ulama besar dunia, antaranya almarhum Syekh Ali Jadul Haq, mantan Syekhul Azhar yang lepas. Siapa yang baca Sayyidina Muhammad, semayang dia sah. Siapa yang tak baca Sayyidina, terus Allahumma salli ala Muhammad, sah juga. Dua-dua semayangnya sah belaka. Dua-dua dikira orang yang telah melakukan selawat. Okey? Ada golongan hak asal ta'assub melampau. Dia reka satu hadis. Dia sakit hati duduk baca Sayyidina, dia reka hadis. Dia kata gua ni haram baca Sayyidina dalam selawat. Kerana Nabi bersabda la tusayyiduni fi shalah. Faham? Nabi bersabda jangan kamu baca Sayyidina kepada aku di dalam sembahyang atau di dalam selawat. Hadis tu ramai orang percaya, rupanya reka je. Hadis palsu. Nak menang ke kita, reka hadis. Ini orang yang berbohong. Berbohong yang paling parah, berbohong dengan atas nama Allah dan Rasul. Tersalah tak ada masalah. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar yang berkata dia tersalah cakap hadis Nabi itu lain, itu tersalah. Ini sengaja. Man kazzaba alayya muta'ammida, Nabi kata barang siapa yang berbohong atas aku, maknanya dia lebang aku, dia tipu guna nama aku. Muta'ammida bukan tersalah, dalam keadaan sengaja, fal yatabawa ma'adahu minan nar, sedialah tempat duduk di dalam api neraka. Okey? Jadi kalau kita berbohong dalam perkara dunia pun sudah parah dah. Tak boleh jadi saksi. Bukan kata saksi anak saksi nikah, saksi jual beli, saksi anak bulan tak boleh. Nampak tak? Dia anak bulan orang tengok baru ni. Kan yang tengok siapa? Jabat agama lah, pihak pejabat kerajaan. Tu nak kita orang awam apa jual ikan, apa jual sutung, jual kuih dak tengok anak bulan, faham? Tetapi kalau kita tengok, boleh tak? Kalau kita tak terlibat dengan tengok anak bulan, tapi kita sebagai rakyat biasa nak tengok, boleh tak? Boleh. Dan bila kita tengok nampak. Gua ni belum.
Jabat agama tak nampak. Kita tengok nampak. Jawabnya kata ulama, kita kena akad sumpah. Nah, asyhadu anni qad ra'aitul hilala, aku bersaksi sesungguhnya aku telah lihat anak bulan Ramadan. Maka kata ulama, wajiblah pemerintah, kerajaan, raja dan sebagainya, kalau kita ni orang yang sah saksinya, mengisytiharkan puasa esok hari satu Malaysia. Walaupun kita jual kuih, bukan tekang tengok anak bulan. Dengan syarat kita tidak fasik. Kalau fasik, qadi tak terima kenyataan ni. Berapa kasih cakap pelawak. Dah kalau bulan tak puasa jadi fasik, bulan puasa falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang berpuasa tapi masih berdusta, maka Allah tidak berhajat membayar pahalanya berpuasa. Ni orang cakap pelawak, cakap dusta, orang fitnah orang, benda biasa. Seorang tukang berdusta, kawan-kawan tukang sapok. Bak kita ni jenis asabiah. Kita akan like, kita akan share hak kawan kita. Hak kita dak berahi, kita dak share. Betul? Walaupun kawan kita salah. Kawan kita pelawak, kita tukang like. Faham lagi? Ini tamang dia. Betul tak? Kalau bini kita balah dengan jiran, adalah masalah sikit, balah lah. Taklah siapa berocoh hanya, tapi tegang leher jugalah. Kita masuk belah bini jiran ke belah bini kita? Belah bini kita. Situ asabiah, situ ta'assub. Baru kita faham makna ta'assub. Faham? Ni orang kasih ke Nabi, kita kata ta'assub. Orang muliakan ulama, kita kata ta'assub. Itu bukan ta'assub. Orang sehu ke guru dia. Asal sikit dia tulis guru dia gini, guru dia. Itu bukan ta'assub. Itu cintakan guru. Ta'assub ni, orang yang kita suka buat salah, kita kata betul juga. Itu ta'assub. Faham tak? Kalau kita ubah gambar orang yang kita suka mau dalam Facebook kita, dalam page, itu bukan ta'assub. Itu kasih. Ta'assub ni antu'ina qaumaka ala zulmihi. Nampak? Kamu menyebelahi orang yang kamu suka atas perkara yang salah sekalipun. Jadi bila balah dengan jiran, patut salah bini kita. Sebab bini kita basuh kereta, air kena di kain jiran. Patutnya janganlah jiru kuat-kuat. Kain jiran dia sebelah dia jemur. Pakai awak lebih kurang jiru. Balah dengan jiran, bukan sekali dua jiran kata. Kita bilang takat ni 13 kali dah basuh mau baju kita. Jadi salah siapa? Salah bini kita, kita masuk belah ni. Itu asabiah. Menyembelahi sebelah bini walaupun atas salah. Patut kita nasihat dak baik awak. Awak yang awak pasal apa pergi sembuh ke kuat gitu, kena baju dia tengah jemur, marah dah orang, siapa-siapa pun marah. Contoh. Gitu gak gini kita kalau kita rapat dengan seseorang, dia tulis benda hak jahat kali pun, kita like kau. Pasal apa? Set kita. Faham lagi? Benda ni kita kena buang. Kena betul balik. Semualah pekerjaan mencarut, maki hamu, Kenapa? Kerana kita sedang berpuasa. Amsaktu nafsi minal muftiri. Makna berpuasa, aku tahan diri aku daripada melakukan perkara yang merosakkan puasa aku. Ramai orang salah faham, dia ingat puasa ni menahan perut saja. Bukan, menahan diri daripada melakukan benda yang merosakkan puasa. Kita silap, kita menahan mulut dari makan saja. Tak makan, tak minum. Maka ada satu lagi hadis Nabi kata, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Ramai di kalangan umatku yang berpuasa. Umatku akan datang hak qoriba puasa, cenering puasa, kilah kacang puasa, waka tokeh puasa. Tahu tak kan kilah kacang? Tak tahu, cenering ke? Lah ni orang panggil permin. Dulu kilah kacang. Faham lagi? Bahasa baru. 80 hang tu gila kacang oh. Tak, hari ni mampu kau gila kacang.
Faham lagi? Ini yang panggil perming. Cenering. Serik dekat kat belakang tu akak tokeh, kat bakal siapa. Tak kira dah umat aku hok duk renggeh puasa, hok sipapak puasa, hok ladang puasa, batu buruk puasa, magang puasa, pagar besi puasa, seluruh dunia berpuasa. Tapi laisa lahu min siyamihi, tidak dapat kepada mereka dari puasa mereka itu illa ju', mereka boleh lapar. Pahala ada. Apa? Pasal ni dia puasa masih lagi buat benda yang haram. Dia puasa masih mengumpat buruk ke jiran-jiran dia. Dia puasa masih lagi duk sakit hati ke orang. Dia puasa mata tengok punggung orang puan jual kuih. Faham lagi? Dia puasa tengok awet patah batu buruk bazar Ramadan. Faham? Tengok habis puasa. Puasa orang dulu-dulu 1000 riyal. Tengok benda maksiat sikit 10 riyal, tinggal 990. Pasal puasa dia 1000. Puasa kita sama. Faham? Lepas tu tengok benda haram hutang pula 8 riyal. Faham lagi? Laisa lahu min siyamihi, tidak ada daripada puasanya illal ju', melainkan ju' lapar saja boleh. Hadis itu riwayat Abu Hurairah dan Imam Ahmad dalam Musnad. Okey? Hati-hatilah. Baik, kita pergi kepada soalan. Jadi natijah daripada tazkirah tadi, kalau lepas-lepas ni, selepas selama ni kita puasa banyaknya tak betul. Banyaknya tak boleh pahala. Banyaknya kosong saja. Boleh tak nak jadi ada pahala semula? Boleh. Banyakkan berdoa, Rabbana la tu'aqidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ambil balaslah atas kebodohan kami di masa lalu. Kami banyak dak betul, banyak dak ingat. Faham? Insya-Allah kata Imam Nawawi, Allah makbulkan doa itu, segala amalan kita hak dak molek lepas-lepas jadi boleh semula. Soalan yang pertama, bolehkah ibu bapa menggunakan wang kepunyaan anaknya yang belum balik? Jawabnya, tengok apa keperluannya. Kalau untuk nafkah tak boleh. Kalau untuk nak buat rumah mak ayah tak boleh. Tak cukup nak buat nak beki dapur bilik air guna piti hari raya anak tak boleh. Kerana budak yang belum balik belum sah mengeluarkan izin. Okey? Soalan seterusnya. Di Filipina 95% yang mengamalkan wirid berjemaah lepas solat fardu dan doa sebab mereka cakap Nabi tak buat. Jadi boleh tak bagi dalil kita buat wirid dan doa seperti di Malaysia? Pula dah. Orang sibuk nak puasa, dia sibuk wirid mayang. Okey? Lepas daripada semayang, dia kata Nabi tak buat. Tak buat apa? Nabi tidak berwirid dan tidak berdoa. Kenapa kita di Malaysia berwirid dan berdoa? Dari mana dalil? Mung baju hitam. Lepas semayang mung berzikir tak? Siapa suruh? Ni dia marah dah ni. Ambil dalil mana? Faham lagi? Dah? Tahu tak? Mu zikir dah lepas semayang. Dan mu ambil dalil mana? Mu ikut imam. Tahu tak? Imam tu orang belajar ke orang ngisap? Ke ngisap dadah tak imam? Dan orang belajar agama, tidak dia tak boleh jadi imam. Faham tak lagi? Dengar baik-baik. Selepas semayang, Nabi pesan kepada kita suruh berzikir dan Nabi pun berzikir. Okey? Zikir lepas semayang Nabi tidak sama yang macam kita, kerana kita panjang. Mula pada astagfirullah, Allahumma antas salam, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca tu, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lepas tu ayat ni, zikir ni, ujung baru doa. Faham? Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, Nabi zikirnya lepas semayang tidak macam tu. Tapi itulah yang Nabi zikirkan. Kita kumpulkan semua, Nabi buat sikit-sikit. Ada hadis ni Nabi hanya sebut lepas semayang astagfirullah 3 kali. Itu satu hadis. Hadis yang lain pula Nabi lepas semayang kata Allahumma antas salam. Hadis yang lain pula lepas semayang Nabi kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadis yang lain pula Nabi kata
siapa yang membaca lepas mayang fardu begini. Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, pahalanya begini. Itu dalam hadis. Ulama sampai ke hari kita ni ambil daripada hadis-hadis itu, kumpulkan semua, jadikan wirid secara seluruhan. Faham lagi? Jadi apa yang kita zikirkan lepas mayang dalam masjid-masjid surah di bandar dan kampung, itulah zikir yang datang dalam kitab hadis. Okey? Jadi kalau barang siapa kata Nabi tak beri kita berzikir lepas daripada semayang, orang itu sudah berbohong atas nama Nabi. Sedia tempat duduk, masuk neraka. Contoh Nabi suruh berzikir, Nabi kata man sabbahallah fi kulli duburis salah salasan wa salasina wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin wa yaqulu tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ghufira lahu dzunubuhu walau kana misla zabadil bahri au kama qala. Nabi kata, ingat molek barang siapa yang sudah habis mayang 5 waktu, lalu dia pun berkata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian dia kata yang 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis, Allah ampun semua dosanya, walaupun dosa dia tu seperti buih di laut. Jelas lagi, Nabi suruh berzikir ke suruh balik? Jadi susah. Hak mana betul? Berzikir ke tak berzikir? Cuma ulama pesan, yang wajib kita ikut imam ialah dari takbir sampai ke salam saja. Sampai kepada bab berzikir lepas salam, sunat lagi, bukan dah wajib. Faham? Maknanya kalau kita tak nak berzikir, nak pergi ambil anak pula nak atau tuition, silakan balik. Tak wajib zikir dengan imam. Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-Um, contoh, uhibbu saja, aku kasih bawanya duduk berzikir bersama imam sampai selesai, malaikat ada hajat. Orang ada hajat boleh balik. Jadi sebab tu pak mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sunat berzikir lepas mayang 5 waktu. Kemudian pula berhimpun ramai-ramai berzikir dalam hadis. Nabi berjalan dengan sahabat ikut belakang. Nabi tengok dalam masjid ada 2 kumpulan. Satu sedang belajar ilmu agama, satu lagi halaqah sedang berzikir. Nampak? Nabi kata kedua-dua ini atas kebenaran. Okey? Kedua-dua ni benar. Yang ni sedang mengajar hukum agama, yang ni sedang berzikir. Barallah ramai-ramai. Halaqah tu bukan seorang, ramai. Mana kumpulan. Okey? Tu jelas. Tu berkumpul tak berzikir? Berkumpul. Okey? Dalam hadis yang lain pula, Sahih Ibn Hibban, ada bagi Allah malaikat yang tugas dia turun ke bumi, cari di masjid mana ada orang duduk kumpul berzikir. Bila ada, dia pakat lekong sejik itu, menurunkan keterangan dan rahmat daripada Allah dan memohon ampun kepada orang yang ada dalam majlis zikir. Faham? Sila buka kitab hadis, antaranya kitab Azkar Imam Nawawi, antaranya kitab Syarah Sunnah Imam Bawawi. Faham? Jadi siapa yang kata tidak berzikir lepas sembahyang fardu, perkataan itu adalah bohong. Yang benarnya berzikir. Dan banyak lagi hadis Nabi kata, barang siapa yang berkata begini lepas sembahyang, pahalanya begini. Barang siapa yang baca ini lepas solat, pahalanya begini. Soalan seterusnya, saya ada darah bergusi, dan soalan saya, adakah keringanan diberi pada saya orang yang ada masalah seperti saya? Darah bercampur air liur sikit, maaf tak kalau telan. Dengar baik-baik. Kalau kita bergusi berdarah, haram kita telan ketika berpuasa kerana membatalkan puasa kita. Tetapi jika kita tidak sedar kerana sedikit darah itu bergelumang dengan air liur lalu tertelan, dimaafkan pada syarak. Makna orang yang dibalakan dengan penyakit gusi berdarah, selagi boleh kehek lah. Hak mana yang tersalah, tersilap, terlebih kurang, dimaafkan pada syarak. Soalan seterusnya, bolehkah suami bekerja dengan isteri, kemudian isteri bagi duit gaji setiap bulan, suami bayar zakat guna duit gaji yang diberi oleh isteri? Bagus soalan ni. Jarang orang tanya gini. Okey, laki kerja dengan bini kontraktor,
Tak? Bini dia kata, bang, kerja dengan saya lah. Darah cetong dia jadi MPKK 900 dia boleh. Kerja dengan hamba lah, bini dia kata. Bini dia kontraktor kelas A. Buat stadium, buat nyamatang. Laki dia bekerja lah dengan bini dia. Hukumnya harus. Ingat bini dia ada hardware, tokek besar, laki kerja dengan bini. Harus. Nah, banyak. Banyak. Laki, bini tokek spare part, laki kerja dengan dia. Boleh jadi pekerja dia. Tapi wajib taat dalam hal rumah tangga. Isteri tu wajib taat suami. Dan bila dia kerja dengan isteri yang bayar gaji. Isteri dia tokek. Dia dapat gaji 4,000 sebulan. Maka dia bayarlah zakat fitrah isteri dia. Boleh. Faham lagi? Sebab walaupun suami isteri gaji besar tokek, isteri tak wajib bayar zakat fitrah. Suami wajib bayar. Jika suami itu mampu bayar untuk bini, maka sah. Tak ada masalah. Cuma pelik kita tengok. Dan kita ni jenis berakhir kata kat orang. Tengok laki kerja dengan bini, takut bini tu. Dia kutuk selalu. Betul tak? Jadi Melayu ni pelik ngolah, uduh tu maaf. Berakhir ngoh kata kat orang. Kita tengok bini tua, laki muda tua dengan bini. Dah 49 bini. Nikah dengan orang 22. Dia kata main sihir. Main dok umur. Tidak kan nak tua tu main ada main dok molek tu. Pula dah. Agak lagi dia bertanggungjawab di akhirat. Kalau laki tu tua 80 dah, perempuan 21, dia kata bukan dia nak sangat, dia nak saka je. Dia tu kan sibuk. Nampak tak? Ni. Sebab tu Tuhan awak neraka tu luah. Neraka tak macam J belakang ke? J belakang ke kita tanya warden lah ni ada 1,500. 1,500. Tidur tu sebilik 75 orang. 2 tapak kaki atas muka. Kalau tidur. Bilik hak 7 orang, 75 orang tadi. Tapak kaki 2 atas muka kita tidur. Tu spek neraka. Neraka amat mana pun muak masuk belaka. Jangan duk ngodoh kat orang. Soalan seterusnya, masjid menyediakan juadah berbuka puasa hasil impak sumbangan orang ramai. Setiap hari ada saja nasi lauk yang lebih dan tidak habis. Soalannya, ada jemaah datang berbuka dan mengambil nasi lauk yang tidak habis tadi untuk beri makan kepada binatang ternakan seperti ayam, itik dan kucing. Sedangkan nasi atau lauk masih elok untuk dimakan dan bukan sisa makanan. Apakah hukumnya? Baik. Yang pertama kita kena ingat, bila kita dah hadir di masjid yang ada menyediakan contoh juadah berbuka, maka kita boleh makan di situ saja, tak boleh buat balik. Tetapi bila ada hitam putih, boleh ambil buat balik sebanyak mana yang kamu suka, boleh ambil. Faham? Jika tidak ada yang hitam putih membenarkan buat balik, kemudian ditinggalkan, kita pun tengok, jika ditinggalkan jadi basi, rosak, boleh ambil. Bila kita dah boleh ambil kerana tak mau membazir, boleh kita makan. Dan jika tak ada orang yang menerima, boleh diberi kepada binatang. Yang tak boleh, terus ambil yang lebih, beri ke binatang selalu, tak boleh. Kerana dia wakaf itu, orang sabil itu impak untuk orang makan berbuka puasa asalnya. Kerana ada beberapa hadis, barang siapa yang membukakan orang berpuasa, didapat pahala orang yang puasa itu. Jadi kambing tak ada puasa, anjing tak ada puasa. Jadi jangan beri lagi kepada binatang. Kita ambil yang lebih, beri kepada manusia dulu. Jika manusia tidak ada yang boleh makan dah, maka membazir, boleh diberi makan kepada binatang. Soalan seterusnya, bibir berdarah ketika puasa sebab kering, adakah boleh telan darah? Jawabnya, sengaja telan darah yang meleleh pada bibir, batal puasa. Macam tadi, sengaja telan darah gusi, batal. Yang kata dimaafkan, kita kehek dah, tapi ada sikit-sikit, setitik 2 darah bercampur dengan air liur, kita tak fikir dia itu darah, kita ingat air liur, kita telan, tidak membatalkan. Terus kata sedikit yang kita tersalah, kita sengaja makan pun tak batal. Nasi sepinggang sengaja makan, tak batal. Tak batal warna pula. Dia puasa, lepas tu tak ingat yang dia tu puasa.
Dia pun makan, pergi dapur. Sengaja tak makan. Sengaja dah ngebuh lauk, ngebuh ikan, tumbuk-tumbuk belacang, buat air. Faham? Kan sengaja makan. Cuma dia tak ingat yang dia sedang puasa. Faham? Tak kata. Dalil Nabi kata man soma, barang siapa yang telah berpuasa pada hari itu, fanasya, lepas pada tupa tu, lepas itu dia dari tak ingat. Dah ingat ke mana? Kita tengok dalam kitab-kitab ulama, dah ingat yang dia puasa. Faham? Dia puasa, lepas tu dia dah ingat yang dia tu puasa. Bila dah ingat dia tu puasa, dia dah ingat boleh makan lah. Faham lagi? Fasyariba wa akala wasyariba. Kemudian dia pun makan dan minum. Fal yutimma saumahu, teruskan puasa. Tak kata. Sepinggang. Bini 4 pinggang. Tak kata. Kerana dengan syarat dia dah ingat yang dia puasa. Faham lagi? Jadi sengeleng nak makan. Sengeleng. Yang tak sengeleng tu dalam TikTok tu rebah masuk dalam karipak. Tu mulut masuk dalam karipak tu baru tak sengeleng. Ni sengeleng buah nasi yang buah nasi apa beruk pukul 11 1 Ramadan. Di khabar bini. Yang buah nasi apa beruk. Bini pun tak ingat juga buah nasi. Dua-dua makan laki bini tak kata. Kalau batal Nabi akan kata fal yaqdi. Hendaklah dia qada. Tapi dalam hadis ini Nabi kata fal yutimma saumahu. Dah tu makan free nyanda orang lain berasa dia boleh makan warna gitu. Nabi kata innama at'amahullahu wa saqah, hanya sungguhnya hari ini Allah jamu dia makan, Allah jamu dia air. Percuma tak batal. Jelas tak lagi? Jadi kalau tertelang darah bibir tadi tak batal. Yang batal tahu dah, oh darah pahit telang sikit bawah batal. Faham? Soalan seterusnya. Apakah hukum kacau orang sembahyang? Saya selalu kena kawan saya kacau. Ada kalanya haram kita kacau orang sembahyang, ada kalanya harus. Hak mana haram? Orang yang sah sembahyang. Hak mana tak haram kita kacau? Orang yang tidak sah sembahyang. Okey? Orang yang sah, orang yang biasa ni, orang yang sudah akil balik dan kanak-kanak yang sudah memayis, haram kacau sembahyang. Budak umur jah 1, jah 2, jah 3, 6 tahun tapi sudah memayis, dia sembahyang dia sah, haram ganggu sembahyang. Banyak berlaku dalam masjid bila diqamat, budak-budak pun sembahyang sah pertama pasal waktu lambat mari. Budak tu akad takbir dah dia jah 2, Allahu akbar, pakai baju adudu. Mari orang tua kita tolak. Budak belakang. Tu mengacau budak sembahyang, dosa besar. Kenapa? Walaupun dia baru dejah 1 tadika tapi dia sudah memayis, solatnya sudah sah, haram tolak dia sembahyang. Faham lagi? Dan yang kata yang boleh kita kacau, boleh kita tak haram, kanak-kanak yang tidak sah sembahyang. Contoh anak kita. Bila kita nak sembahyang, mari duduk depan. Kita hapus jadah, dia naik atas jadah. Pakai paper ke? Sah tak sembahyang? Luar duk akal paper saja. Dengan ingus dalam. Duduk atas jadah. Kita pun ambil, biung lepas tak gobok. Hukumnya tidak haram. Kenapa? Kerana dia tidak sah solat. Okey? Jadi ingatlah jawapannya kacau orang sembahyang ni haram. Soalan seterusnya. Nak pergi masjid, bawa motor, accident, mati. Molek. Mati ni atas jalan yang molek. Dia nak pergi masjid, biasanya orang nak pergi masjid ni nak buat benda. Nak mendekatkan diri kepada Allah, taat perintah Allah. Nak pergi orang dengar orang ngajar, nak pergi berselawat, nak pergi Islam, nak pergi majlis iftar Ramadan, nak pergi majlis ilmu, nak pergi sembahyang jemaah, nak pergi iktikaf, nak pergi belajar Quran. Tu nak pergi masjid. Tapi kalau niat nak pergi masjid tu nak pergi curi, tak tahulah. Tapi kita ambil sangka baik. Biasa orang nak pergi masjid, orang yang nak berjalan pada jalan Allah. Faham? Maka barang siapa yang mati pada jalan yang baik, maka dia ada pahala di akhirat nanti.
Dia akan bangkit di hari kiamat nanti sebagai orang yang nak pergi masjid. Kenapa? Kerana kita akan mati. Kita mati dan kita akan bangun di padang mahsyar. Jangan cara mana kita mati itu. Batu orang yang mati dalam ihram, Nabi kata bu'isa mulabbiyah, dia akan dibangunkan hari kiamat dalam keadaan pakai ihram dan bertalbiyah. Orang yang mati syahid berperang, dia bangun pakai baju peperangannya, ada senjata di tangan sebagai saksi. Orang yang mati sebagai bawa Quran, bangun bawa Quran. Orang mati itu tok imam, bangun tok imam. Dia tak jadi postman. Dalam kitab Sahih Muslim, innama yub'asu kullu 'abdin yaumal qiyamah ala ma mata alaih, hanya sungguhnya akan dibangunkan setiap hamba Allah pada hari kiamat atas cara mana dia mati itu. Faham? Soalan seterusnya, saya menazar kalau dapat kerja tumbang seekor lembu lapah umum. Dalam fikiran saya pun nak makan lembu itu beberapa bulan lepas itu ada kata tuang nazar tak boleh makan. Alhamdulillah baru ni saya dapat kerja. Soalan saya, boleh tak saya makan lembu itu? Keluarga saya mak ayah adik boleh tak makan? Baik. Bagus soalan. Dia ni mitok kerja. Okey? Dia pun menazar, ya Allah, aku menazar kerana-Mu ya Allah, kalau aku berjaya dapat pekerjaan ini, aku menazar sembelih seekor lembu yang makan kau orang. Okey? Nanti dia pun dapat kerja, wajib sembelih seekor lembu. Walaupun lembu kecil, besar kucing yang lembu dia jumpa. Wajib sembelih juga. Faham? Kerana apa? Atas nama lembu tadi. Tapi tak ada lembu besar kucing. Kalau ada, sah juga. Faham? Okey? Lembu kuruh pun sah, lembu gemuk pun sah, lembu jantan pun sah, betina pun sah. Okey? Apa color pun sah, kerana dia tak sebut sifat. Tapi kalau sampai masa dapat kerja, dia tak ada piti nak beli lembu. Tanya lembu 5,000 seekor. Faham? Dia nazar dah itu, maka jadi zimmah. Zimmah ni maksudnya menjadi hutang. Sekarang tak wajib lagi, kerjalah dulu. Nanti mu ada 5,000, wajib beli lembu sembelih. Faham? Walaupun 3 tahun lagi. Faham? Tiba-tiba 3 tahun lagi dia pergi beli kereta. Tak beli lembu, berdosa. Kenapa? Kerana wajib tunang nazar dulu. Nampak? Baik. Bila dia sembelih dah, kerana dia menazar sembelih lembu, sembelih kambing, dia boleh makan tak? Jawabnya haram makan. Walaupun sedikit. Kata ulama, kalau dia makan, salah lah. Dia tak erti, tak belajar, tak ngaji, tak dengar, dia pergi makan. Maka wajib ganti. Hak ganti tu tak payah sembelih seekor, dia beli je. Banyak mana makan? Dia makan dalam setapak tangan, setengah kilo contoh. Wajib beli setengah kilo dan ganti ke orang miskin. Kenapa? Kerana tuang nazar haram makan. Yang boleh makan ialah orang yang dia tak wajib nafkah. Maka kalau kita ada bini, wajib tak kita nafkah bini kita? Wajib. Bini tak boleh makan. Kalau kita ada 3 orang anak, kita wajib beri nafkah 3 orang ni. 3 beradik ni tak boleh makan. Mak ayah kita orang senang, kita tak wajib beri nafkah, dia boleh makan. Adik-beradik kita orang senang, bukan orang miskin, kita tak beri nafkah adik-beradik. Adik-beradik boleh makan. Kawan-kawan boleh makan. Yang tak boleh makan kita dan orang yang kita wajib beri nafkah. Faham lagi? Dan cara mana kita nak makan? Hendaklah kita sebut dalam nazar tu kita nak makan sedikit, baru boleh makan. Cara nazarnya begini, aku bernazar kerana Allah, jika aku dapat pekerjaan ini, aku hendak sembelih seekor lembu dan aku makan sebahagian daripadanya. Halal makan. Faham? Hak ni tak boleh makan. Soalan seterusnya, hari itu ada seorang ustaz khabar kalau kedai makan jangan pasang orang mengaji. Sebab bila Quran dialunkan, kita hendaklah diam. Soalan saya, boleh ke pasang ruqyah yang pasang di pelak tu, boleh ke? Baik. Dia kata ada ustaz khabar kalau kedai makan jangan pasang rakaman orang mengaji Quran. Kerana nanti orang yang makan-makan di situ tak dengar pun orang mengaji, duk makan je. Faham tak lagi? Okey? Jawabnya, kalau begitu, bukan kedai makan saja, semua tempat-tempat awam jangan pasang.
Kalau begitu, tapi sebenarnya ulama tak larang. Dibolehkan kita pasang rakaman bacaan Al-Quran di tempat-tempat awam, asalkan tempat itu tidak menunjukkan merendah-rendahkan Al-Quran. Okey, contoh di pejabat kan awam, kat kaunter dan sebagainya ada mengaji Quran. Jadi orang yang tak ada kerja dia dengar, orang yang ada kerja menulis, hukumnya boleh. Tetapi jika tidak ada orang yang memperdulikan langsung tentang Quran yang dikumandangkan, lebih baik jangan pasang. Okey, takut jadi disia-siakan bacaan. Dia gitu. Soalan seterusnya. Bolehkah bagi tip cara baca buku dengan baik? Guana cara ustaz baca buku dalam sehari berapa buah buku? Ada baca buku guana pula adab baca buku. Dia ilmu ini dengan belajar. Belajar itu dengan membaca. Sebab itulah ketika Imam Syafi'i datang ke Madinah nak belajar dengan Imam Malik. Dapatlah tahu bahawa Imam Malik tidak benarkan orang yang tidak ada buku masuk dalam kelas. Imam Malik tak benar. Buku yang diajar oleh pada masa itu kitab Al-Muwatta, kitab hadis Imam Malik. Imam Syafi'i orang miskin. Dia sebatang kara musafir duduk Madinah, mak duduk Mekah. Okey, tak ada duit. Orang yang ada duit dia akan upah seorang penulis untuk tulis buku Muwatta A sampai Z 1200 hadis. Dan upah orang siap bayar dan jadi buku pelayan untuk orang mengaji. Imam Syafi'i tak ada duit. Makan pun orang beri roti-roti hak lebih-lebih. Kedai makan orang kaya-kaya dia ambil hak lembek tu beri makan ke orang kaya, kepala roti hak keras tu dia teruk. Imam Syafi'i makan hak roti hak teruk tu lah. Hak keras-keras tu dia orang susah. Okey? Jadi dia pinjam, akhirnya dia nak buat guna, dia pinjam kitab seorang kawan kenalan dia dan dia hafal. Dia hafal. Menurut sejarahnya dia hafal dalam masa 2 malam. Pendapat yang kedua 3 malam. 2 pendapat ada. 3 malam hafal 1200 hadis. Kita rasa 3 malam 30 tahun. Tak apa-apa lagi. Doa buka puasa tukar bimbo kali dengan doa masuk jambang. Nawak ni kita dalam gitu tak mau ikut mazhab. Okey. Jadi lepas 3 malam dia pun masuklah dan dia menggunakan daya fikiran dia seolah-olah sudah ada kitab di depan. Okey. Maksudnya nak khabar sini membaca itu sangat besar manfaat dia. Dulu kita tengok di sekolah-sekolah ditulis ilmu itu pelita. Rupanya ilmu itu adalah lampu. Kalau ada lampu senang kita nak selesai masalah. Betul tak? Jadi kalau orang yang pandai pasang enjin motor, dia ada ilmu seolah-olah ada lampu lah. Kak pasang siap. Tapi kalau orang yang tak pandai nak pasang barang motor ni, walaupun siang hari depan muka dia boleh pasang. Seperti tidak ada lampu, gelap gugup. Batulah lampu diibaratkan seperti ilmu. Dan dalam sisi ulama diibaratkan ilmu itu seperti cahaya. Dan dia dapat dengan 2 cara. Satu, pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Pendengaran mendengar huraian daripada ulama, penglihatan melihat kepada buku. Saya ni malas baca buku. Sebab apa? Sebab dulu rajin. Dulu rajin baca buku. Dulu zaman mengaji 90-an, baca buku mengaji saja puluh-puluh hutih sehari. Malam ambil lebih kurang 10-12 kitab ambil. Tak banyak baca. Baca 2 baris 3 baris. Lepas tu tanda tutup, ambil kitab kedua pula 2-3 baris. Oh begini tutup. 15 kitab biasa malam-malam. Dan kita hukum, kita buat undang-undang bila dah mengantuk sangat, macam dah dekat pukul 3 pagi, wajib 3 buku lagi. Kenapa dah mengantuk dah olahraga wajib 3 hutih lagi. Bertahun-tahun buat gitu. Akhirnya banyaklah dapat membaca. Kerana untuk guru besar, masa rajin ni bacalah sungguh-sungguh, kerana nanti akan sampai masa malam. Kita sudah sampai masa malam. Faham lagi? Jadi sekarang anak-anak muda masa rajin ni baca, banyak membaca.
Saya hari-hari duduk menulis dalam Facebook. Bukan selalu tu. Nampak satu artikel tu 5 jam, 4 jam. Satu artikel. Mu dak share pun. Mu dak copy pun simpan. Oh sedap gamuk mu. Pada duk selfie muka mu, muka bini mu. Rugilah. Mu nak tulis dak reti. Nak share. Tak mau ambil nama kita, apa buang apa nama kita. Share ilmu pengetahuan. Pasal susah nak siap. Beberapa belah hutih kitab kena tengok untuk siap 5-6 kertas kajang satu penulisan sehari. Soalan maknanya banyak membaca ketika masih muda. Dekat gini mu tua, mu sibuk, mu dah nak baca dah. Jadi bila kita dah sibuk dah, banyak dah baca dulu, lebih baik dah. Pada sekarang tak baca. Bolehkah seorang itu tukar niat jamak dalam perjalanan sama ada nak jamak benda ni, anak atau jamak awal atau jamak akhir? Jawabnya boleh. Kita nak pergi KL Lumpur daripada Cinegeng. Niatnya nak semayang jamak takdim. Siapa di RNR Bukit Besi pukul 2 nak semayang jamak takdim. Okey? Bawa kereta. Siapa di RNR Bukit Besi Ujang. Malah tu baik kereta tak usah jamak takdim jamak takhir harus. Hukumnya boleh. Okey? Yang tak boleh jamak takdim budak, takhir budak. Serik KL. Lagi. Boleh tukar. Yang tak boleh jamak takhir nak niat jamak takdim tak boleh. Faham? Nak semayang jamak takhir, nanti pukul 5 siapa temeluh baru semayang asar dengan lohor. Siapa pukul 5 petang, jamak takdim pula Hei, tak boleh dah. Habis dah waktu. Faham? Soalan seterusnya. Adakah bapa perlu minta izin anak yang dah balik untuk bayar zakat fitrah? Anak balik dah. Ayah nak bayar zakat fitrah. Okey? Kena minta izin tak? Kena minta izin tak? Kena minta izin tak? Tak tahu. Bagus. Tak tahu bagus. Jangan reka. Bang. Dia gini. Bila kita ni seorang ayah wajib menafkahkan anak makan dan minum tempat tinggal, automatik wajib nafkah, wajib bayar fitrah. Okey. Mu berapa orang anak? Seorang baru. Okey. Wajib dak nafkah dia. Mu wajib dak beri makan minum tempat tinggal pakaian. Automatik mu wajib bayar fitrah dia. Faham? Kalau kita ada 8 orang anak yang kita wajib tanggung makan minum dia, automatik dalam Ramadan kita wajib bayar fitrah dia. Okey? Soalan petang ni, kalau anak tu sudah balik, wajib tak lagi kita bayar fitrah? Ada orang kata dah anak balik dah, tak sah ayah bayar. Kena minta izin. Dengar baik-baik. Selagi mana wajib kita beri nafkah, maka tak perlu minta izin. Nak bayar fitrahnya. Ni selama ni kita ada 3 orang anak di rumah. Kita pergi bayar zakat fitrah selama ni, kita minta izin dengan anak di rumah. Anak tengah duk main game PUBG, ada kita tanya dia, "Dek, nak bayar zakat izin tak?" Ada tak kita minta izin? Minta dah. Dah sah dah. Sah. Tak minta izin pun. Anak yang kita kena minta izin nak bayar fitrah dengan molek petang. Okey? Anak yang sudah kaya, yang berdikari. Faham? Yang kita tidak lagi menanggung nafkahnya. Jelas lagi. Kita orang tua dah, umur 70 dah. Anak kita umur 40 dah. Duduk di Bukit Ayung dah. Anak kita kerja doktor dah. Ada klinik diri. Faham? Kita wajib tak bayar fitrah dia? Tak dah lah. Maka tak boleh kita bayar fitrah. Sebab dia wajib atas diri dia sendiri. Menurut pendapat yang muktamad, oleh kerana kita tak wajib dah nafkah anak yang sudah berdikari, kalau kita nak bayar fitrah, kena kabur ke dia dulu sepatah. Faham? Itu maksud dia. Tapi anak yang boleh berdikari. Kalau anak yang OKU orang kurang upaya, bukan kuat UMNO, orang kurang upaya. Faham? Yang tak boleh membawa diri dia sendiri. Autism contoh, saraf, lembam, Down syndrome dan seumpamanya tak, yang tak boleh berdikari, walau balik sekalipun tetap wajib nafkah. Faham lagi?
Bila tetap wajib nafkah sampai anak tu mati, maka tetap wajib fitrah sampai anak itu mati, tak perlu minta izin. Faham? Cuma pendapat yang muktamad dalam mazhab, kalau anak kita sudah kaya raya, hidup sendiri, ada kerja, ada usaha, ada pendapatan sendiri, kita ayah dia ni nak bayar fitrah, kena minta izin. Itu betul. Faham? Walau bagaimanapun, ada juga pendapat mengatakan kalau tak minta izin pun, ada kaum juga mengatakan sah. Okey? Soalan seterusnya. Kita berhenti lagi pukul berapa? Buka berapa? 7.19. Kita berhenti 7.18. Makan sini. Kurma dulu dengan air, semayang ramai-ramai. Lepas tu, lepas semayang, makan. Kurma pulak ke nasi? Nasi pulak, kurma pulak gomo. Berkacau hanya 2 kali kurma. Kita makan kurma dulu. Wa'abtiru ala tamrin. Ambil sunnah dulu, buka dengan buah tamar, kita semayang. Okey? Lepas tu makan ramai-ramai luar tu. Nampak banyak dah lauk luar tu. Perlukah penyimpan KWSP bayar zakat sekiranya sudah masuk skim secara Islam? Baik. KWSP, ke mana wang saya pergi? Ada dalam jabat dah hilang. Okey? Bila KWSP sudah menerapkan nilai-nilai syariah di dalam pengurusan, wajib tak kita bayar zakat? Okey, soalan kita kepada penyimpan tabung haji. Ramai sini tak masuk tabung haji? Masuk ke tabung haji? Masuk tak? Bila boleh pergi Mekah? 2,100. Wak pergi korok saja. Wak pergi tulang saja, 2-3 butong gitu. Dah biarlah orang ni ada nasib baik dah hidup lagi tau. 2,100 terus. Nak 10 tahun lagi pun belum tentu hidup. Tapi nak orang ni dah, ada orang ramai. Okey. Okey, soalan saya nak tanya. Pada penyimpan tabung haji semua, adakah wang kita sudah dibayar zakat? Dibayar zakat. Bayar dah. Ada haji dibayar. Cuma soalan kita kepada KWSP ni, dia sudah nak menselaraskan syariah, dia bayar tak zakat? Dia bayar. Tak haji dah kita bayar zakat. Kalau dia buat sama macam tabung haji. Okey? Kena faham itu. Cek dengan KWSP. Faham? Maksud KWSP ni buatkan garis syarak. Adakah maksudnya mereka bayar akan zakat penyimpan? Kalau mereka sudah bayar, kita tak wajib lagi bayar. Nampak? Tapi ada juga maknanya atas jalan syariat, mana tak bayar zakat. Cuma pengurusan dengan syarikat-syarikat yang patuh syariah dalam bab pelaburan. Itu lain. Kalau gitu, setakat melabur dengan syarikat patuh syariah, kita masih lagi wajib bayar zakat. Yang penyimpan KWSP tak wajib bayar zakat ialah bila KWSP mereka sudah bayarkan zakat. Okey? Soalan seterusnya. Ada orang kata tak pandai baca Quran tak boleh masuk syurga. Surah-surah Al-Ikhlas boleh baca. Mohon pencerahan. Dia kata ada orang khabar siapa tak pandai baca Quran masuk neraka. Dah tak masuk syurga, masuk neraka. Takkan tak masuk syurga nak pergi dunia ni? Kan di hari kiamat ni diumumkan. Nah, Diamang Ben Jusuh, Kampung Kuala Iba, Terengganu, keputusan tidak masuk syurga. Apa makna dia? Masuk neraka ke balik mula Kuala Iba? Tak ada dah. Kullu man alaiha fan. Semua pada alam itu sudah Allah binasakan. Faham? Mana kalau tak masuk syurga, hak nu pun nak lok. Faham? Hak belah nu hak panah. Nauzubillah. Okey? Salah tu. Tidak ada ulama yang berkata siapa tak pandai baca Quran tak boleh masuk syurga. Tak ada. Faham? Kita kena faham apa sebab Al-Quran itu diturunkan.
Nah, dalam surah Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan Quran. Kenapa Quran turun? Untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Tunjuk mana? Tunjuk ni halal, ni haram, ni betul, ni salah, ni sah, ni batal, ni syurga, ni neraka. Jadi bila tunjuk, kita pun follow, ikut. Tak tunjuk saja, bukan like saja, siap follow. Ikut, baru dapat syurga. Dengan baca saja, belum lagi. Baca dapat sawabul qiraah, pahala membaca. Tu, baca, pahala membaca. Tapi kalau ikut yang halal kata halal, yang halal dia ambil, yang haram dia tinggal, dia dapat syurga. Walau budak pandai baca. Tapi kalau pandai baca tapi tak ikut, yang halal dia ambil, yang haram ambil juga, Quran laknat dia. Dalil Nabi kata, kam min qari'in yaqra'ul Quran wal Qur'anu yal'anuhu. Betapa ramai umatku yang membaca Quran tetapi Quran laknat muka dia. Faham? Kenapa? Kerana dia hanya baca saja. Hukum dia tak ikut. Faham lagi? Dia baca saja hukum, tak ikut. Dia baca saja kisah Nabi Lut, dia LGBT. Nampak? Dia baca saja kisah Ashabul Kahfi, pemuda sembunyi dalam gua. Dia larang orang ngajar. Syurga ke neraka? Neraka. Faham lagi? Itu Quran laknat dia. Atau dia sekadar duduk di taranum saja. Dia baca Quran, duduk sibuk dengan lagu dia saja. Sibuk dengan taranum dia saja. Nah, sedangkan sejengkal demi sejengkal bumi umat Islam dirampas oleh kafir harbi. Sedangkan dia ahli Quran, dia ahli lagu, dia ahli taranum. Ramai dah orang pandang ngaji belagu-lagu. Ramai, tapi kafir mengambil tempat di bumi umat Islam. Kafir semakin berkuasa. Kenapa? Kerana mereka hanya melagukan Quran, tidak mengamalkan Quran. Quran kata waqatiluhum, daklah kamu semua perang dengan mereka itu. Dak amal wah tu. Dia buat lagu saja. Innal ladzi. Habis geng. Faham? Hukum hudud ditinggalkan, hukum takzir tidak digunakan lagi di dalam negara dan sebagainya. Betul tak? Waktu sibuk dengan sanak dia, waktu bangga dengan tok syekh dia, waktu berasa hebat dengan pondok dia, waktu nak tunjuk dobek dia. Sedangkan kita kalah dengan orang kafir dan orang munafik di dalam negara. Kerana tak ada keberkatan. Okey, jadi bukan baca saja. Ada orang baca wal Qur'anu yang anu. Alaihinna min tu min jalabi. Sibuk dia punya lagu. Bini tak pakai jilbab pun. Ayat suruh pakai jilbab. Faham? Wanita muslimat tak pakai jilbab tak boleh. Dia baca saja ayat jilbab. Bini dia tak pakai jilbab. Faham? Dia baca saja ayat tentang riba. Dia ambil riba. Faham? Jadi tak betul. Kerana ramai umat Islam yang tak pandai baca Quran, tapi mereka tetap berada dalam jalan yang betul, mengikut pandangan alim ulama. Ulama kata larang, dia tak buat. Ulama kata boleh, dia buat. Tapi dia jahil, tak erti, tak pandai baca. Adik betul-betul tak benar. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum zakat fitrah melalui online? Tidakkah zakat fitrah itu kena ada akad bayar amil zakat? Mohon pencerahan. Bagus. Dia kata kalau bayar zakat fitrah kan kena kata, aku bayar zakat fitrah atas diriku yang wajib dan juga anak-anakku dan isteriku kerana Allah. Waktu kami kata saya terimalah zakat fitrah daripada Tuhan hamba sebanyak ini. Salah tu. Yang sebetulnya tak wajib lapar. Okey, tak wajib lapar. Yang wajib niat. Kita nak bayar zakat fitrah, kita seorang 10 riyal, contoh. Bini kita seorang 10 riyal, anak seorang 10 riyal, 30 bawa pitih. Ulama kata bila kita ambil duit 30 riyal, bola kocek, bola raga motor, bola poket belakang, kau andai lah. Mana kita pisah dah 30 riyal nak bayar zakat, sah dah niat. Duduk dalam poket belakang, seluar libah, zakat 30 riyal, dalam hati belang bawa motor, inilah zakat fitrah yang wajib atas diriku dan orang-orang di bawah tanggunganku atau anak isteriku. Sah.
Paling afdal kita niat masa kita nak bayar. Masa ambil duit tu, pegang, nak Allah ke amal. Paling afdal niat. Pegang ini, inilah zakat fitrah yang wajib atasku dan anak isteriku. Itu paling afdal. Tapi masa kita pisah duit tu sah dah niat. Faham tak lagi? Tapi tak lapah dalam hati Allah je. Sah. Yang kena lapah bukan fitrah, akad nikah. Nampak? Lama kata tu yang tukang akad nikah, aku nikahkan akad nikah wahai kelabu bin hijau dengan biru binti oren, mas kahwin RM800 tunai. Kita pun jawab jawab dah. Jawab bila? Jawab dalam hati, tidak sah. Ada pun fitrah dalam hati saja syarat. Okey, tapi kita lapah juga di mulut harus. Wajib salam tak? Tak wajib salam. Cuma kalau amal Allah tangan, jangan kita tak Allah tangan kerana mengaibkan orang. Maka wajib muliakan orang. Kita salam. Ini bukan syarat bayar zakat. Ni hanya atas dasar silaturahim saja. Okey? Sebab ada dah orang bayar zakat fitrah, siap lapah belaka dah. Dia dah ingat salam. Siapa rumah kau nak mula mutu. Ambil mula berah. Ambil mula berah cak dacing waktu baik. Wih mula salam. Dia ingat ke akad nikah juga. Soalan seterusnya, kita ada masa 18 minit saja lagi. Apakah hukum khidmat tukar duit raya? Contohnya, kalau 500 kena 520 singgit-singgit. Dengar ni, raya-raya ni, okey? Boleh tak kita tukar duit RM100, bayar 98. Dapat 98 saja. Okey? Kita nak RM100, singgit-singgit. Faham tak RM100, duit singgit, nak RM100. Faham? Faham tak? Okey? Jadi kalau kita nak RM100, singgit-singgit, kita berinya RM100 sekeping. Atau RM50 dua keping. Betul tak? Kita beri, hendaklah orang yang kita tukar itu beri kita 100 juga. Kalau dia beri kita 98, ambil 2 ya dah, haram. Tak boleh. Faham lagi? Kena jaga baik. Itu riba namanya. Kerana apa? Kerana nilai, kalau tukar, nilai mesti sama. Faham? Dia buat runner tukar duit raya. Okey? Siapa nak tukar? Saya nak tukar. Berapa nak tukar? Nak tukar 100. Mai sini RM100. Okay. Pak cik tu beri RM100. Runner tu pun beri ke pak cik tu RM98, singgit-singgit. Tak ada RM2. Kerana cabut upah atas tadi. Dah boleh. Jangan buat gitu. Cara yang betulnya begini. Kita beri ke dia RM100 tunai 1 not, faham? Sekeping. Dia beri ke kita RM1 100 keping wajib. Kemudian pada tu baru kita bayar upah RM2 pula, suku daripada itu. Faham tak? Faham tak? Itu baru betul. Tidak ada riba di situ. Okey, tukar hak betul dulu. 100 dengan 100. Kok mana 100 dengan 98? Ni 500, 520. Kita nak tukar 500 berapa ya? 500, 520. Kita beri 520. Hak ke mana? 500, 5 keping ke 100, 20 sekeping, 520. Dia beri ke kita singgit-singgit 500 keping. Haram. Tak betul apa tukaran macam tu. Kita beri dulu 500, 5 keping. Dia beri kita RM500, 500 keping. Faham lagi? Kemudian baru upah suku pula RM20. Ini upah RM20 kerana pergi cari duit halal. Faham? Baru halal. Okey? Itu cara dia. Soalan seterusnya. Bolehkah cukur kepala bayi orang kafir? Baik. Bila di siapa yang suruh cukur? Kena faham tu, siapa suruh cukur? Yang kita duk cukur kepala anak kita tu siapa suruh? Kena faham tu dulu. PMX suruh. Menteri suruh. Raja suruh. Siapa suruh? Nabi suruh. Nabi kata wayuh laku ra'suhu yauma sabi'ihi. Dan hendaklah kamu cukur kepala bayi pada hari ke-7 lahirnya. Nabi suruh. Faham lagi?
Jadi perbuatan cukur kepala ni ibadah ke tak? Ibadah. Kepala bayi lahir ibadah. Faham lagi? Bukan kepala pok dia. Pok dia nak pergi betul setbem tu bukan ibadah. Bayi baru lahir Nabi suruh cukur kepala, perintah daripada Nabi sendiri. Itu ibadah. Faham? Maka bila ibadah, boleh tak kita kait dengan orang kafir? Tak boleh pasal lakum dinukum. Mu orang kafir, mu hak agama mu. Wali adin hak agama kami je lah. Lepas tu tak boleh orang kafir. Faham lagi? Tapi ada benda yang boleh, siapalah. Sama macam masjid ni. Ada benda orang kafir boleh, ada benda orang kafir tak boleh. Semua tu dengan belajar. Tak belajar kita tak akan dapat nak beza. Apa benda di masjid orang kafir boleh buat? Pasang mozaik boleh. Hukumnya harus. Cuma afdal orang beriman pasang mozaik. Pasang ekor harus. Kita buat kontraktor kafir harus. Faham lagi? Tapi ada benda yang haram. Contoh jadi imam. Boleh orang kafir jadi imam? Nampak? Orang kafir jadi imam? Tak boleh. Berdosa belaka, haram belaka. Nampak? Kerana merendah-rendahkan martabat umat Islam. Jadi kalau kita suruh orang kafir, maknanya buat benda yang ibadah yang Nabi pesan, bermakna kita merendah-rendahkan orang Islam. Tapi kalau kita jemput orang kafir datang pada majlis cukur kepala anak kita, hukumnya harus. Supaya mereka dapat meraihkan sama dan makan bersama, boleh. Tapi kalau nak cukur kepala, tak. Patutlah kitab-kitab fiqh, hendaklah kamu cari orang yang soleh. Apa makna orang soleh? Orang beriman. Bukan orang kafir. Orang kafir dia musuh Allah, musuh para Nabi. Dia calon ahli neraka. Kalau dia mati tak masuk Islam, go to hell, masuk neraka dia. Kat mana kita nak ambil keberkatan dia menjamah kepala bayi-bayi kita? Sedangkan dia menyembah berhala. Dia menafikan ketuhanan Allah. Dia tak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Hati-hatilah di akhir zaman. Soalan seterusnya. Batal tak puasa ketika melakukan perbuatan membatal? Kita tidak sedar perkara yang kita buat sebenarnya membatalkan puasa. Baik. Kita sedar kita puasa, kita buat benda yang membatal dengan sengaja, batal. Yang tak batal, kita buat perkara yang membatal, tapi kita terlupa yang kita ni puasa, baru tak batal. Faham lagi? Contoh makan ubat. Dia biasa makan ubat pukul 8 pagi. Kebiasaannya dia akan makan ubat pada bulan puasa ketika sahur. Bulan puasa dia akan makan masa sahur. Tapi hari pertama Ramadan dia terlupa makan masa sahur. Satu Ramadan pukul 8 pagi dia makan macam biasa. Kerana dia terlupa dia sedang berpuasa. Faham? Tak batal. Itu maksudnya. Tapi kalau dia tak tahu benda tu membatalkan puasa kerana baru masuk Islam, barulah diberi kelonggaran. Baru 2 hari masuk Islam tak sedang belajar pun perkara yang membatal. Faham? Tak batal. Apakah amalan sunnah yang patut kita lakukan pada malam hari raya? Baik. Malam raya benda amalan sunnah. Antaranya lah, kalau dalam yang sabit dalam Al-Quran, dalam Nas, ialah kita bertakbir. Faham? Dalam Quran pun kata, dalam hadis pun kata. Dalam Quran kata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah pada malam raya itu kamu bertakbir membesarkan Allah, kerana Allah beri kamu Islam, Allah beri kamu iman, Allah beri kamu puasa dan berhari raya. Jadi sunnahnya kita pada malam raya dah masuk maghrib je sunat bertakbir. Dipanggil takbir apa benda ni, mutlak. Takbir yang bebas. Naik motor nak pergi sejik takbir, balik sejik nak balik rumah takbir. Pukul 10 malam nak pergi ambil lidi nak buat cati raya takbir. Pagi esok pergi ambil arang nak bakar raya, lepas mayang raya takbir. Bebas takbir di rumah, atau lagi patah dan sebagainya. Kalau raya haji pula 5 hari takbir. Hari wukuf takbir lepas mayang subuh, setiap kali lepas bersolat sampai terakhir sekali lepas mayang asar 13 Zulhijjah, waktu terakhir sembelih korban. Itu sunnah. Saya ada kawan LGBT yang kafir. Walau bagaimanapun saya tak terpengaruh
menyokong LGBT, cuma dia hormat dia sebagai manusia je. Adakah salah berkawan? Tak salah, cuma kena perhati, jangan jadikan sahabat. Kita boleh berkawan, jangan bersahabat. Kerana Nabi kata kalau bersahabat nanti kita akan jadi terikut juga. Faham? Nabi kata al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu atas agama sahabatnya. Wal yanzur may yukhalilhu, maka perhatikan betul-betul dahulu siapa yang nak dijadikan sahabat. Okey, kalau kawan ni orang panggil kenalan saja, jangan rapat sangat. Okey, soalan, tapi kalau kita nak tegur dia, silakan. Kalau kita tak rapat, payah nak tegur. Kita rapat boleh tegur, silakan. Faham lagi? Kerana disuruh syarak. Adakah diperincikan syarat ibu mengandung berbuka perlu mendapat nasihat doktor dan sebagainya? Tak perlu. Orang ibu yang mengandung kalau rasa sangat letih sangat pun boleh berbuka, lapar sangat pun boleh berbuka, rasa boleh hitam, jadi dorok sangat tak boleh nak bangun, boleh dah berbuka, tak perlu pun cek di hospital dan sebagainya. Okey? Soalan seterusnya sikit lagi. Saya tengok kat TikTok ada orang khabar kalau najis sembelit masuk balik batal puasa. Ulama berkhilaf pada masalah ini. Ada fuqaha kata kalau kita yang masukkan balik ke dalam had batin batal. Walau bagaimanapun ada fuqaha mutaakhirin katakan dimaafkan bagi orang sembelit saja kerana mereka dalam kesukaran. Al-masyaqqah tajlibu taisir, orang yang dalam kepayahan diringankan hukum. Faham lagi? Macam orang ketuk semua. Orang lain kalau ketuk batal, dia ketuk tak batal. Sekarang bergerak sebelum kita berbuka, bertugas untuk memungut derma menggunakan beg macam ni. Kita ada masa 4 minit saja lagi. 4 minit apa? 7 minit lagi sebelum berbuka. Faham? Siapa yang nak memberi sumbangan akaun melalui online, Bank Islam 13017010044984. Yang nak bayar bil TNB masjid, nombornya 220687963406. Pelan-pelan ketik dia, pelan-pelan. Kita ada masa lebih kurang 7 minit saja lagi. Adakah boleh dalam Islam kita makan dulu di kedai, bayar kemudian? Bergantung kepada uruf. Kalau uruf itu makan dahulu, maka semua orang menerima, dibolehkan. Yang tak boleh kita makan banyak, bayarnya sikit. Okey, berlaku penipuan di situ. Makan lauk 5 jenis, kabur 4 jenis saja. Dan yang mana terbaik? Bayar dahulu, makan kemudian. Okey, itu lebih baik. Siapa ada nak tanya soalan? Ada 6 minit saja lagi. Kita sembahyang Isyak. Lepas tu bila masuk rakaat ketiga, baru teringat tadi kita niat tarawih. Okey. Macam mana Ustaz? Sembahyang Isyak niat tarawih. Sah tak Isyak kita? Kita teringat masa rakaat ketiga baru teringat. Sahih ke atau syah? Sahih. Sahih. Maka tidak jadi sembahyang Isyak. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja dapat pada kamu apa yang kamu niatkan. Jadi kita sembahyang Isyak niat tarawih, tak jadi Isyak, tak jadi tarawih. Kenapa tak jadi Isyak? Sebab niat tarawih. Kenapa tak jadi tarawih? Kerana Isyak belum buat. Syarat sah sembahyang Isyak kena sembahyang tarawih. Jadilah solat sunat biasa, kena sembahyang semula Isyak. Okey, soalan seterusnya. Waalaikumsalam. Berniaga. Kita ambil pinjaman konvensional. Kita pinjaman konvensional. Pinjaman konvensional maksudnya ada riba. Riba ini haram. Yang dimaafkan riba, kita buat pinjaman ketika darurah saja. Okey? Adakah kamu berniaga itu darurah? Situ saja. Kalau darurah dimaafkan, kalau tidak darurah tak boleh. Okey? Lagi soalan. Siapa nak tanya lagi? Waalaikumsalam. Kalau kita lawat makanan Muhammad tu wajib dapat syafaat. Kalau lawat makanan Muhammad wajib dapat syafaat kan? Tapi kalau ke akhir zaman ni ikut dajjal kan? Ikut dajjal. Dapat syafaat dajjal.
Dia kata ziarah Nabi, kasih Nabi dapat syafaat Nabi. Ikut Dajjal sesat je adik. Dajjal ni sesat. Sebagai ujian, Allah uji kita. Nah, sebelum terbit Dajjal ni lah kita bersama dengan alim ulama sentiasa. Ketika menang, ketika kalah, kita mesti bersama dengan Islam. Nabi dah pesan, ala inna rahal Islam dairah. Islam ini kadang di atas, kadang di bawah. Faduru ma'al Islam, kamu kena bersama Islam dulu kini selamanya. Masa Islam menang, kita bersama Islam. Masa Islam kalah, kita tetap bersama Islam. Lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni sesama. Sesama? Kadang-kadang hingga saya masuk dalam kokong. Masuk dalam kokong. Sengaja telang ke atau termasuk? Tak sengaja, tidak batal. Kita naik motosikal dari Kuala Lumpur nak pergi Cinering, ngatuk mata bulan puasa, mulut teranga, masuk dua pati sekor. Degup terus dalam perut, tak batal. Walaupun kenyang, itu bukan sengaja. Tapi kalau kita duduk main-main tengok, ada nasi dalam mulut, sutir lagi, dia pun telang, batal kerana sengaja. Okey, lagi soalan. Ha. 3 minit lagi. Nak tanya? Jangan tanya bahasa Arab je tak ada. Sekarang ni musim. Sekarang musim orang main mercun. Musim main mercun. Musim main mercun. Okey. Dia ada kes penyakit jantung. Kawan saya meninggal. Dia meninggal dunia disebabkan oleh depan mercun yang mainkan anak viral. Adakah kes ini masuk dalam kes bunuh secara tak sengaja ataupun meresap macam mana? Baik. Main mercun mati jiran. Jiran dia jantung, dia main kecil, dong, meninggal jiran. Nah, adakah dikira bunuh dengan tidak sengaja? Bunuh dengan tidak sengaja ni memang dia sengaja nak memudaratkan, tapi bukan nak membunuh. Contoh, dia nak pukul dengan getah paip je. Okey, memang dia nak sakitkan orang tu, tapi dia tak guna alat membunuh. Faham? Nah, dia sakit hati ingat, dia pukul dengan paip, getah basuh kaki je. Bila pukul mati, itu panggil pukul dengan tidak sengaja. Membunuh tapi bukan dengan alat yang membunuh. Nah, dia panggil diserupakan dengan sengaja, tidak dikenakan hukuman mati. Hak ni adakah dia pasang mercun supaya mati jiran dia? Tak dah. Bila tak, tidak. Tapi perbuatan itu haram. Okey? Wallahu a'lam. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.